episod kali ini, saya akan membawa anda menjelajah tempat-tempat menarik lain yang terdapat di London. Antaranya, Natural History Museum untuk melihat pameran replika dan artifak bersejarah. Kemudian, kita akan ke Victoria and Albert Museum, iaitu muzium yang menempatkan koleksi seni, perhiasan dan rekaan. Selain itu, kita juga akan ke Knightsbridge, di mana terdapat gedung membeli belah Harrods dan Harvey Nichols. Dan akhir sekali, kita akan ke The Criterion Theatre dan Shaftesbury Memorial. National History Museum, sebuah muzium yang mempamerkan pelbagai spesimen besar daripada pelbagai segmen alam semula jadi. Menempatkan kira-kira 80 juta koleksi spesimen sains dan kehidupan, jom kita lihat apa yang menarik di sini. Pada ketinggian 3 meter dan hampir 6 meter panjang, spesimen dinosaur yang luar biasa ini, iaitu kerangka fosil Stegosaurus, menyambut kedatangan pengunjung di Earth Hall. Stegosaurus yang hidup 155 juta tahun yang lalu bersifat herbivore dengan hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan dipercayai mempunyai otak sebesar kacang walnut. Dikelilingi dengan celestial map di dinding galeri, banyak maklumat tentang bintang-bintang yang dipamerkan di sini. Lebih mengujakan, globe gergasi yang gah ini, di mana terdapat eskalator di tengah-tengahnya yang membawa pengunjung menuju ke galeri Red Zone yang berada di tingkat atas. Now for a break. Muzium ini terkenal dengan pameran rangka dinosaur dan seni bina ukiran. Ia juga merupakan peneraju dalam penyelidikan tentang sejarah alam dunia. Seni bina di Natural History Museum menggunakan campuran Gothic Revival dan seni bina bergaya Romanesque abad ke-12. Siling Natural History Museum ini dihiasi dengan jubin yang berkonsepkan spesies flora dan fauna dari hasil ilham arkitek Alfred Waterhouse. Melangkah ke bahagian galian dan mineral, pengunjung seolah melihat pameran pada tahun 1881 kerana kabinet papan oak asli yang masih digunakan. Di sini, bahan mineral mentah dengan pelbagai warna, tekstur dan bentuk serta permata berkilauan dipamerkan. Koleksi di Natural History Museum menyimpan sejarah dan nilai saintifik yang penting seperti spesimen yang dikumpul oleh Charles Darwin. Kehidupan marin dan fosil adalah satu lagi bahagian yang menerima ramai pengunjung di Natural History Museum. Di sini, kita dapat lihat beberapa fosil yang paling lengkap dari haiwan laut prasejarah serta dapat belajar tentang hasil kerja paleontologi perintis Mary Anning. Antara fosil-fosil yang dipamerkan adalah buaya Jurassik yang tinggal di laut, fosil yang mengilhamkan cerita naga, fosil Ichthyosaurus betina dengan kandungan 6 anak yang belum lahir di dalam rahim serta spesimen lain. Walaupun bersesak-sesak untuk menghayati bahan bersejarah di sini, namun kita pasti tidak sedar dengan kehadiran orang ramai serta masa yang berlalu kerana kagum dengan pameran unik yang mungkin kita tidak dapat lihat di tempat lain.
ruangan pameran ini, saya melihat pelbagai rangka dan hidupan yang diawet untuk dihayati oleh pengunjung tentang hidupan yang wujud di dunia ini. Ramai pengunjung terdiri dari kanak-kanak dan golongan remaja yang diketahui mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi di usia sebegini. Polar bear. Ini haiwan kegemaran saya sejak kecil. Kita sekarang berada di Heinz Hall di mana terdapat haiwan-haiwan bersaiz paling besar yang pernah wujud di bumi. Dari tingkat atas Heinz Hall ini, terdapat rangka ikan paus yang digantung di ruang pameran. Merentas kembali 50 juta tahun di awal evolusi ikan paus, Richard Sabin, seorang pakar ikan paus di muzium berkata, paus adalah gergasi lautan dan merupakan makhluk misteri serta kompleks. Lawatan saya tamat di sini. Sedihlah pula kan nak tinggalkan Natural History Museum ni. Natural History Museum dibuka pada jam 10 pagi hingga ke 5.30 petang. Kemasukan adalah percuma. Victoria and Albert Museum atau sering disingkatkan dengan nama V&A adalah sebuah muzium yang terbesar di dunia untuk seni hiasan dan reka bentuk. Lebih 4 juta koleksi pameran ditempatkan di muzium ini. Dari John Majeski Garden yang terkenal dengan kolam bujur di V&A, pengunjung dapat menghayati seni bina klasik dan indah bangunan Victoria and Albert Museum ini. Pengunjung pasti terpegun dengan koleksi-koleksi yang terdapat di Victoria and Albert Museum. Ruang pameran Victoria and Albert Museum terbagi kepada 4 kawasan koleksi iaitu bahagian Asia, bahagian perabot, tekstil dan fashion. Yang ketiga adalah bahagian patung, metalwork, seramik dan gelas. Dan akhir sekali bahagian word dan image. Muzium ini diasaskan pada tahun 1852 dan dinamakan sempena Queen Victoria dan Putera Albert. Ia adalah sebuah badan awam yang ditaja oleh kerajaan. Katil ini berusia lebih 400 tahun dan ia merupakan salah satu koleksi yang terkenal dan utama di muzium ini. Yang lebih istimewa, ia telah digunakan di dalam persembahan teater Shakespeare. Clavi organ dilengkapi dengan tali dan pipe organ, namun koleksi yang ada di muzium ini telah kehilangan hampir kesemuanya.
Ianya menjadi koleksi Victoria and Albert Museum sejak tahun 1890. Koleksi sarung tangan bersulam yang dihasilkan pada tahun 1600 yang melambangkan kekayaan dan status pemakai mencuri perhatian saya di bahagian ini. Baju perisai ini pula berasal dari tahun 1615 dan dihasilkan dari bengkel diraja di London. Koleksi fashion di Victoria and Albert Museum adalah yang terbesar dan paling lengkap di dunia selama 5 abad lamanya. Koleksi utama yang menjadi tumpuan di sini adalah gaun pada abad ke-17 dan 18, baju-baju tidur pada tahun 1930-an, pakaian harian pada tahun 1960-an dan juga pakaian pasca perang. Kebanyakan koleksi yang terdapat di sini juga adalah daripada fashion dan aksesori lelaki dan wanita Eropah serta pakaian golongan elit di India, China dan Jepun pada abad ke-19. Ini juga termasuklah koleksi kasut dan topi dari seluruh dunia. Ini adalah koleksi gaun yang sangat popular pada abad ke-18 dan dikenali sebagai mantua. Direka khusus untuk acara rasmi, terutamanya apabila menghadap raja. Diperbuat daripada kain mewah dan ianya sangat berat. Knightsbridge adalah kawasan untuk membeli belah barangan mewah dan berjenama. Knightsbridge dikenali sebagai tempat popular untuk membeli belah dengan pelbagai butik berjenama yang boleh didapati di sini. Warga London serta pelancong dari seluruh dunia membelanjakan wang secara mewah, terutamanya di gedung terkenal Harrods dan Harvey Nichols. Harrods, gedung mewah yang terletak di Knightsbridge. Ia adalah syurga membeli belah di kota London. Pada hari biasa, kira-kira 100,000 orang yang datang ke sini untuk membeli belah. Pada hari kemuncak, terutama musim Christmas, pengunjung boleh mencecah sehingga 300,000. Selama lebih dari 160 tahun, Harrods telah menjadi destinasi membeli belah mewah untuk koleksi eksklusif serta perkhidmatan terbaik. Harrods mempunyai 7 tingkat menempatkan barangan membeli belah dengan 330 bahagian yang didedikasikan untuk produk terbaik dalam makanan, fashion, perisian rumah dan teknologi. Harrods pasti menawarkan sesuatu untuk setiap orang. Pengunjung boleh memilih untuk makan di salah satu daripada 27 restoran yang terdapat di sini. Sementara Harrods Food Hall mempunyai pelbagai pilihan teh, coklat dan makanan segar. Terdapat 17 butik berjenama antarabangsa yang terkenal termasuk Valentino, Prada, Dior dan banyak lagi jenama mewah yang lain. Sementara Salon du Parfums menempatkan wangian terbaik dan eksklusif untuk Harrods. Lebih daripada 5,000 kaki tangan dari 50 negara yang berbeza bekerja di Harrods.
Nichols, sebuah gudang designer yang popular dengan fashion, makanan gourmet dan produk-produk cantikan. Ramai yang membandingkan antara Harrods dan Harvey Nichols kerana ia kelihatan lebih muda dan bergaya. Semua label pereka kegemaran ramai ada di Harvey Nichols, termasuk Alexander McQueen, Comme des Garçons dan Versace. Harvey Nichols tempat yang hebat untuk membeli belah dan dibuka seawal jam 10 pagi pada hari Isnin hingga Sabtu dan 11.30 pagi pada hari Ahad. Piccadilly Circus adalah kawasan tarikan pelancong dengan tempat-tempat yang hebat untuk makan, minum atau hanya melepak. Criterion adalah teater West End yang terletak di Piccadilly Circus. Bagi peminat teater, Criterion adalah satu teater kecil, intim yang pasti menjadi kegemaran. Menonton persembahan di teater Criterion adalah satu pengalaman yang mengujakan. Aksi hebat pelakon teater pasti menghiburkan pengunjung. Salisbury Memorial Fountain adalah ukiran patung London pertama yang diperbuat daripada aluminium oleh pengukir Alfred Gilbert. Shaftesbury Memorial Fountain juga menjadi tempat tumpuan pertemuan di kota London. Kebiasaannya, terdapat artis jalanan membuat persembahan dan pasti akan menarik ramai pelancong untuk singgah ke sini. Hari ini, saya rasa bertuah sangat kerana dapat melihat kehadiran pasangan artis jalanan yang memakai pakaian dan mengecat diri mereka dengan warna emas dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Pastinya, saya gunakan kesempatan ini untuk bergambar dengan mereka sebagai kenang-kenangan. Berakhirlah lawatan saya untuk hari ini di kota London. Kota yang terlalu sibuk dan tidak pernah kenal erti rehat kerana ia sering dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dari seluruh dunia. Di episod seterusnya, saya akan menaiki cruise untuk menikmati pemandangan kota London melalui Sungai Thames. Juga melihat persembahan artis jalanan di Leicester Square. Bersantai di Leicester Square Garden, di mana terdapat pancutan air Shakespeare serta menjenguk Leicester Square Theatre. Menyusuri Chinatown. Dan akhir sekali, singgah di M&M World.